Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kelebihan hauqalah, yaitu la haula wa la quwwata illa billah. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar fakunna iza alawna kabbarna faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban walakin tad'una sami'an basira. Thumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Qais kul la haula wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah aw qala sallallahu alaihi wasallam ala adullaka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah la haula wa la quwwata illa billah. Daripada Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pemusafiran. Kata Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari kami pergi berjalan bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami naik di tempat yang tinggi, kami bertakbir, yakni dengan suara yang kuat. Dalam perjalanan dengan Nabi SAW, tiba kami lalui satu jalan yang tinggi. Artinya naik ke atas, satu jalan yang tinggi. Lalu kami bertakbir. Lalu kata Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kami naik satu tempat jalan yang tinggi, kami takbir, Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW berkata, ayuhan nas, wahai manusia, kasihanilah diri kamu, yakni ucaplah dengan suara yang perlahan. Bila sahabat tadi naik tempat yang tinggi, diucapkan takbir dengan suara yang kuat, lalu Nabi tegur. Nabi kata, wahai manusia, ucaplah dengan suara yang perlahan, dengan suara yang perlahan. Sebab kita bila duk zikir ni, cukup memada dengan khafiyah, dengan suara yang rendah. Tidak perlu kepada suara yang terlalu kuat. Kerana itu dalam salah satu daripada adabnya. Sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada Tuhan yang tuli. Sebab apa Nabi suruh ucap dengan suara yang perlahan? Kerana Allah tu Tuhan yang maha mendengar. Yang duk seru, yang duk ingat tu bukan kepada Tuhan yang tuli ataupun pekak. Dan yang tidak ada, bahkan yang diseru tu, yang duk ingat tu Tuhan yang maha ada, sentiasa ada. Bukan Allah Subhanahu wa taala tu ada tak, kejap tak ada, tidak. Tetapi kata Nabi SAW, kamu menyeru Tuhan yang maha mendengar lagi yang maha melihat. Kerana sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sami'an basirah.
Jadi bila kamu duk berdoa, duk ingat pada Allah Ta'ala ni maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi maknanya jangan terlalu kuat-kuat sangat. Ucaplah dengan suara yang khafiyah, suara yang perlahan. Kemudian baginda SAW datang kepadaku, sedangkan ketika itu aku membaca di dalam hatiku, la haula wala quwata illa billah. Lepas tu Nabi SAW pun datang dekat dengan Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi datang dekat dengan beliau, ketika itu Sayyidina Abu Musa Asy'ari dia sedang membaca la haula wala quwata illa billah, tapi dalam hati. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dia baca dalam hati. Artinya tak ada siapa yang tahulah, tak ada siapa yang dengar. Manusia tak dengar lah, sahabat lain pun tak tahu, sebab dia baca la haula wala quwata illa itu di dalam hati. Lalu baginda SAW bersabda, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Terkejut dia tuan-tuan. Nabi hak dekat tadi, terus Nabi kata, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Kerana ia itu hauqalah. La haula wala tu panggilan dia dipanggil hauqalah tuan-tuan. Dia panggil hauqalah. Hauqalah maknanya la haula wala quwata illa billah. Tahlil ataupun hailalah la ilaha illallah. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Bila Nabi mai dekat saja, Nabi terus cakap kepada Abdullah bin Qais, bacalah la haula wala quwata illa billah. Kerana ia ni hauqalah itu adalah salah satu daripada perbendaharaan syurga. Nabi suruh duk baca la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Hauqalah itu fa innaha kanzun. Nabi kata hauqalah itu la haula wala quwata illa billah adalah perbendaharaan min kunuzil jannah, satu perbendaharaan daripada syurga. Gedung tuan-tuan, khazanah, perbendaharaan gedung, kanzun, satu gedung daripada gedung syurga. Apa dia? Hauqalah tersebut, la haula wala quwata illa billah. Atau baginda bersabda, ala adullaka ala kalimah, nak tak aku ajarkan kepada kamu, aku tunjukkan kepada satu kalimah, yang mana kalimah tersebut hiya kanzun min kunuzil jannah, satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Itulah kata Nabi SAW, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai di dalam Amal Al-Yawm wal Lailah. Hadis sahih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis, muhaddis, dalam kitabnya Fathul Bari,
Beliau kata perkataan kanzun. Perkataan kanzun, kanzun tu apa tadi? Perbendaharaan ataupun gedung. Kalimah kanzun ini, perbendaharaan ini disebut dengan perbendaharaan ataupun disebut dengan kanzun lah. Kanzun maknanya perbendaharaan. Sebab apa kalimah tersebut disebut dengan perbendaharaan? Kerana ia seperti perbendaharaan merujuk kepada satu nilai dan kemampuan dalam menjaga seseorang daripada hasad orang lain. Dan juga mengatakan maksudnya kalimah tersebut, iaitu kalimah mana? Hauqalah, la haula wala quwata illa billah, termasuk perbendaharaan ataupun simpanan syurga, atau termasuk perkara yang dapat menghasilkan perkara-perkara yang berharga di syurga. Bila sebut kanzun ataupun perbendaharaan, kata ulama, satu perkara yang amat berharga, sehingga kan Nabi kata hauqalah itu la haula wala quwata illa billah, satu kanzun, satu perbendaharaan daripada syurga. Artinya perkara yang amat berharga tuan-tuan di syurga. Sebab itu menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ucapan tersebut, iaitu membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah, memberikan dan menghasilkan pahala yang amat berharga yang disimpan di syurga untuk orang yang mengucapkannya. Artinya siapa yang mengamalkan hauqalah, siapa yang mengamalkan membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah, maka dia mendapat satu perbendaharaan, satu perkara yang amat berharga dalam syurga. Kerana hauqalah itu Nabi sebut kanzun min kunuzil jannah, satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Artinya orang yang mengucapkan dan mengamalkan membaca la haula wala quwata illa billah, pahalanya besar tuan-tuan. Pahalanya sangat berharga yang disimpan di syurga untuk orang yang mengamalkannya. Maka justru itu sebagai panduan beramal daripada hadis ini yang menunjukkan kelebihan orang yang mengamal membaca hauqalah, iaitu la haula wala quwata illa billah, jangan ditinggalkan. Usaha untuk mengamalkannya. Kaedahnya macam mana tuan-tuan? Ulama menyarankan untuk kita beramal dengan hadis ini, mendapat kelebihan yang disebutkan, kelebihan beramal dengan membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah, maka bacalah paling tidak 100 kali sehari. Bacakanlah, amalkanlah hauqalah ini dengan membaca la haula wala quwata illa billah setiap hari paling tidak 100 kali. Lafaz bacaannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini lafaz dia, lafaz hauqalah untuk kita beramal setiap hari 100 kali, jangan tinggal. Dalam kereta ke, naik motor ke, dekat rumah ke, kalau boleh duduk sekejap. 100 kali tak banyak tuan-tuan, sekejap saja. La haula, tiada daya upaya, wala quwata, dan tiada kekuatan, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung.
Kata ulama, apa maksud la haula? Tiada daya upaya. Apa maksud la quwata? Tiada kekuatan. Maka ulama mensyarahkan bahawasanya la haula, tiada daya upaya, iaitu untuk kita meninggalkan maksiat. Wala quwata, maksudnya tiada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan ibadah. Yang hari ini tuan-tuan, kita dapat tinggalkan maksiat, kita dapat hindarkan dosa, tak buat dosa besar dan sebagainya, itu bukan dengan daya upaya kita, bukan dengan kita ni pandai, bukan dengan kita ni cerdik, bukan kita ni orang profesional. Tak. Dan bukan satu orang itu dia dapat melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah dengan dia melakukan solatnya tak tinggal, zikrullahnya, tasbihnya, tahmidnya, baca Qurannya, sedekahnya. Bukan dia orang yang berilmu, bukannya dia tu orang ada masa dan sebagainya. Tidak. Semuanya hak yang kita buat itu, sama ada kita meninggalkan maksiat, la haula, bukan daya upaya kita, wala quwata, sama ada kita dapat melakukan segala bentuk amal ibadah, la quwata, bukan dengan kekuatan kita. Kena nafikan tuan-tuan. Jangan memandang tu semua daripada kita. Tidak. Jangan pandang. Hancurkan memandang diri sendiri. Kalau kita masih lagi pandang diri kita, artinya kita masih lagi terhijab dengan Allah. Kita terhijab dengan Allah. Buangkan memandang diri sendiri. Kerana itu Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk kita pasakkan dalam jiwa hati kita, la haula wa la quwata illa billah. Kecuali kita hak dapat buat amal ibadah ketaatan kepada Allah, sama ada yang wajib maupun yang fardu, kita dapat tinggalkan maksiat, itu semua illa billah, melainkan dengan izin Allah. Kita dapat datang sembahyang berjemaah dalam masjid ni tuan-tuan, bukan dengan daya upaya kekuatan kita, bukan dengan masa yang kita ada. Tidak. Illa billah, melainkan dengan izin Allah. Kita dapat belajar, kita dapat menuntut ilmu, bukan kita dah tak ada kerja yang banyak, kita badan kita sihat, kita ada ruang waktu yang banyak, free banyak. Tak tuan-tuan, bukan. Semua itu dengan limpahan kurniaan daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena belajar-belajar. Kita dapat buat amal ibadah itu bukan semua dengan daya upaya kekuatan kita. Tidak ada langsung. Kena nafikan daripada diri kita. Jangan memandang diri. Syuhudlah, pandanglah Allah yang memberi keizinan untuk kita melakukan setiap detik saat amal ibadah ketaatan kepada Allah, semua dengan dia. Semuanya dengan Allah, bukan dengan sebab diri kita, bukan dengan sebab kita sihat, kita pandai, kita ada masa ruang. Tak. Luputkan diri sendiri. Jangan pandang diri. Pandangnya hanya yang memberikan keizinan untuk kita ibadah ketaatan, dapat jauhkan maksiat, itu semua illa billahil aliyil azim, melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sebab itu kalimah ini sangat berharga tuan-tuan. Sampai Nabi sebut kalimah ini, haukalah ini, la haula wa la quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah, satu perbendaraan gedung daripada perbendaraan syurga. Artinya sangat berharga. Kita nak nafikan diri kita ni, tak ada apa-apa tuan-tuan. Tidak datang memberikan sebarang manfaat walaupun mudarat. Itu semua dengan izin Allah. Sebab tu sebenarnya kalau kita perhati betul-betul tuan-tuan, bila muazzin dia azan, cukup dah kita boleh dapat lihat dan kita dapat ambil ibrah dekat situ. Kenapa hak daripada mula azan sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah jawabnya sama? Tiba sampai kepada hayya ala solah, jawabnya tak sama. Tak sama hak macam awal tadi. Hak Bilal duk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya sama, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tang sampai, tuan-tuan perhati tak? Kita dah 60-70 tahun ni, kita perhati tak? Bila azan saja hayya 'alas solah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tak jawab hayya 'alas solah juga. Apabila di azan tu hayya 'alas solah, mai sembahyang, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kita perhati tak? Kenapa? Kenapa tak sama? Jawab juga hayya 'alas solah juga, tapi jawab, Nabi ajar jawab la haula wala quwata illa billah. Kerana di situ nak menyatakan bahawa kita hak dapat sahut panggilan muazzin itu, mari sembahyang, kita pergi mengerjakan sembahyang, kita pergi surau, kita pergi masjid melakukan sembahyang, itu bukan dengan keupayaan kita, kekuatan kita. Kita ada masa pada ketika itu, tidak. Kita sehat pada ketika itu pun tidak. Tidak, semua tidak, kena nafikan. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan dalam kita dapat solat, sedekah, baca Quran, zikrullah, istighfar, selawat, hailalah, itu semua illa billah. Semua kurniaan limpahan daripada Allah. Sebab tu kalau satu orang dia masih lagi memandang diri dia, dia masih lagi sebenarnya masih lagi terhijab dengan Allah yang memberi limpahan kurnia, dia dapat beramal. Dia tak nampak yang Allah Ta'ala yang bagi, dia nampak dia. Dia nampak dia. Sebab tu tuan-tuan kena nafikan, kena binasakan, kena luputkan memandang pada diri. Diri kita ni tak ada apa pun tuan-tuan. Tak. Ini hak ni, jasad ni sangka je. Roh keluar je tuan-tuan. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Habis duk tanam terus dalam tanah, duk bagi makan ulat. Ni jasad ni tak ada apa pun. Yang nilai bagi Allah Ta'ala tu hati nurani, rohani, iman tu. Itu tempat dia yang maha tinggi. Tempat ni ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Ni jasad ni kat bawah, rendah. Mana ada orang tanam kat atas tuan-tuan, hak tanam kat bawah. Sebab apa? Sebab jasad ni dia tak ada nilai. Jasad dia tak ada nilai. Tapi malangnya manusia akhir zaman, dia lebih hak do jaga jasad daripada rohani. Rohani lah yang bernilai tuan-tuan, yang sebenarnya daripada jasmani. Kadang-kadang nampak jasmaninya sehat, tapi belum tentu rohaninya sehat. Kadang-kadang rohaninya sakit. Rohaninya sakit. Rohaninya sakit. Rohani satu orang tu sakit, maka dia hanya memandang cuma daripada dia, tidak daripada Allah. Dia tidak dapat syuhud, tidak dapat melihat, memandang dengan basirah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengurniakan kepadanya semua. Maka sebab itu diminta untuk kita beramal satu hari 100 kali untuk dizagitkan wirid, zikir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Duduk saat tu tak sampai 10 minit tuan-tuan, hayati apa yang disebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lama-lama tuan-tuan boleh hilangkan memandang diri. Sehingga kan Allah Ta'ala akan campak nanti nur ma'rifatullah, cahaya sebenar-benar hak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni makhluk tak ada apa-apa, semuanya daripada Allah. Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat, semua daripada Allah. Fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala hak boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kesimpulannya tuan-tuan daripada hadis ini, yang pertama iaitu Nabi SAW mengajarkan kita satu amalan yang sangat mudah, ringkas, tapi pahalanya besar. Yang kedua, hadis ini juga memberikan kita satu perbendaharaan yang diambil daripada syurga yang amat berharga, iaitu yang disebut sebagai hauqalah, iaitu la haula wala quwata illa billah.
Dan yang ketiga, usahakanlah untuk kita beramal dengan hadis ini yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dan hari ini pun kita dapat manfaat daripada hadis ini yang Nabi ajar kepada sahabat, dan kita secara umum sambut, kita ambil dan kita amalkan. Kerana berbaki umur yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan, ambillah kesempatan untuk kita beramal. Kerana itu saranan Nabi SAW, badiru bil a'mal, segera dalam beramal. Kerana nanti hak dah mati, satu kerugian yang besar kita tak dapat lakukan, dan kita tak dapat patah balik atas dunia untuk melakukannya, walaupun dengan nak baca satu kalimah sekalipun. Maka inilah peluang Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk beramal dengan membaca hauqalah setiap hari 100 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan kelebihannya sangat besar, tuan-tuan, sangat besar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramallah kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lain, benefit, kelebihan itu semua Allah Taala akan beri. Semua Allah Taala akan beri. Siapa yang telah beramal, dia tahu apa yang telah didapat daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, tuan-tuan. Insya-Allah segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia beramal dengan hauqalah ini setiap hari 100 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan iman, kekuatan untuk kita melaksanakan segala amal ketaatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah Ta'ala lembutkan hati kita, sentiasakan beri nur cahaya iman yang sempurna. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi hamba yang bertakwa, menjadi asbab untuk mati kita husnul khatimah insya-Allah. Dan mudah-mudahan akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam wal afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.